Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada tengah hari ini kita diberikan kesempatan dan kelapangan untuk berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada tengah hari ini sebelum kita sama-sama menunaikan solat zuhur, kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Mutiara Ihya Ulumuddin ataupun kitab bimbingan mukmin, dan insya-Allah kita akan membicarakan tajuk adab-adab pekerjaan dan sara hidup. Adab-adab pekerjaan dan sara hidup. Dalam kuliah kita yang lalu, iaitu pada bulan lepas, kita telah membahaskan bagaimana kepentingan, kelebihan bekerja kerana ianya merupakan satu tanggungjawab. Apatah lagi kalau ada orang yang kita perlu memberi nafkah kepada mereka, seperti anak ataupun dan juga isteri, dan juga ibu dan ayah yang sudah tidak mampu bekerja. Baik, itu telah kita bahaskan dalam kuliah kita yang lalu. InsyaAllah tajuk kita pada tengah hari ini ialah penerangan tentang keadilan dan menjauhi penganiayaan dalam muamalat. Jadi kita nak bahaskan apakah yang dimaksudkan tentang menegakkan keadilan dan menjauhi penganiayaan ataupun penindasan atau kezaliman dalam muamalat. Dalam muamalat kita. Baik. Ketahuilah bahawa muamalat itu kadang-kala berlaku dengan cara penganiayaan. Dan cara bermuamalat yang sedemikian itu pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penganiaya yang sedemikian itu akan termasuk dalam golongan kaum zalim. Apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah sesuatu perbuatan yang akan merugikan serta membahayakan orang lain. Perkara ini terbahagi menjadi dua, iaitu kemudaratannya berbentuk umum dan yang kemudaratannya khusus untuk pelakunya sahaja. Baik. Perkara yang nak kita bahaskan pada tengah hari ini ialah tuan-tuan, muamalat. Muamalat ni mana jual beli. Yang mana ada kalanya jual beli ini berlakunya kezaliman ataupun penganiayaan. Dan juga muamalat yang seumpama ini satu bentuk muamalat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya siapa yang melakukan muamalah seumpama ini, hukumnya adalah haram. Malahan ada ulama membahaskan ianya juga sebagai makruh. Makruh yang teramat sangat yang menghampiri kepada haram, tuan-tuan. Kerana berlakunya unsur-unsur penindasan dalam jual beli kita itu. Jadi dibahagikan bentuk penindasan itu kepada dua bahagian. Iaitu bahagian yang pertama, apa yang dinamakan kemudaratan berbentuk umum. Jadi kemudaratan berbentuk umum, kemudaratan yang umum kepada semua masyarakat itu ada beberapa bentuk, tetapi yang penting ialah beberapa perkara
yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Jadi apakah bentuk-bentuk kemudaratan muamalah kepada umum? Yang pertama, menyorokkan barangan. Apa dia? Yang pertama apa dia? Sorok barang, tuan-tuan. Seorang penjual atau saudagar makanan yang menyorok makanan dagangan dan menunggu harganya naik. Ketika berlaku kenaikan harga, peniaga akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Perbuatannya itu merupakan penganiayaan yang membawa kemudaratan kepada masyarakat umum. Menurut syariat, perbuatan itu adalah tercela dan terkutuk. Demikian pula, apabila barangan itu amat terhad dan sedikit, sedangkan masyarakat ramai memerlukannya, perbuatan menyorokkan barangan akan menyusahkan masyarakat serta membawa bahaya yang besar. Para peniaga itu juga membelinya dengan harga yang murah. Kemudian bahan makanan itu disimpan oleh peniaga tanpa ada niat untuk menyorokkannya. Barangan itu dijualnya ketika barangan itu sedikit dan kurang di pasaran. Maka dalam perkara yang sedemikian ini tentulah tidak ada kemudaratannya sama sekali. Tuan-tuan, ya, dalam bab menyorokkan barang ini, maknanya dia sorok barang, dia beli barang atau dia dapatkan barangan jualannya itu, tetapi tidak dijualnya pada ketika itu. Dijualnya ketika mana harga melambung tinggi. Disimpan dulu dalam stok. Ya, simpan dulu jadi stok dia dalam store dia. Simpan. Akhirnya orang pun ketika mana barang tu dah tak ada dan keperluan yang mendesak terhadap barang tersebut, harganya pun dah jadi melambung, ketika itu barulah dia jual barangan tersebut. Nampak tak? Maknanya barang tu ada. Orang tanya ada tak ada? Tak ada. Padahal ada. Orang nak beli ni. Kan? Orang nak beli. Tak kiralah barang keperluan asasi seperti tepung ke, gula ke, beras ke, minyak masak ke. Nak beli. Tak ada. Padahal ada. Peniaga menyorokkan barangan tersebut. Bila diisytiharkan barangan tersebut naik harga, barulah dikeluarkan barang tersebut dan dengan harga yang baru. Kata tak ada. Bila harga dah melambung tinggi, berlambak-lambak pula di pasaran. Kan? Cari minyak masak. Allah seksanya. Hari itulah satu ketika dulu. Bukan kat Malaysia ni. Bila dah naik harga, berlambak-lambak pula tuan-tuan. Tapi harganya, ya Allah, jauhnya beza daripada harga lama. Nampak? Kerajaan dah tak bagi subsidi lah dan sebagainya lagi. Ada peniaga yang tahu. Disoroknya barang tu. Tak dijual. Dia tahu harga ni akan naik ni. Dia beli dengan harga yang murah. Nanti bila diisytiharkan harga barang tu naik, baru dia jual. Haram hukum dia, tuan-tuan. Ya, haram hukum dia. Ada peniaga yang jujur. Ini stok lama dia kata. Saya dapat ada peniaga yang jujur ni. Ya, dia boleh jual dengan harga lama lagi. Walaupun telah diisytiharkan harga baru, tapi dia jual dengan harga lama. Sebab apa? Dia dapat harga lama. Saya beli ni dengan harga lama, saya jual pun dengan harga lama. Ini beli harga lama, jual harga baru. Kalau tak ada niat untuk menyorokkannya, tak apalah. Kebetulan. Kan, dia beli stok murah banyak-banyak. Kebetulan kerajaan isytiharkan barang ni naik harganya. Dia tak ada niat nak sorok. Tu tak apa. Ya, yang tu tak apa, dia dimaafkan. Kerana dia memang tak ada niat nak sorok, tapi oleh kerana kerajaan dah isytihar harga baru, dia pun jual dengan harga yang baru. Walaupun dia boleh jual dengan harga yang lama, tidak menjadi dosa bagi dia menjual harga yang baru. Sebab dia tak ada niat menyorokkannya. Barang ada. Barang baik punya. Memang ada.
Nampak tak? Dia tak sorok. Okey, tak apa. Tak sorok, tak apa. Dia selamat. Yang tak selamat ni, yang sorok. Dia beli punya banyak, berkotak-kotak, simpan dalam stor. Orang tanya, tak ada. Ada minyak masak? Tak ada. Ada gula? Tak ada. Ada tepung? Tak ada. Semua tak ada. Padahal ada. Dia sorok. Nampak tak? Haram hukum dia, tuan-tuan. Jika pada waktu itu berlakunya krisis, kekurangan bahan makanan, maka dengan menyorokkannya tentulah membahayakan orang ramai. Oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah haram. Sebab orang ramai memerlukan barangan tersebut. Apatah lagi kalau ianya barangan keperluan harian. Kan orang meniaga nak pakai minyak masak hari-hari, pakai tepung hari-hari, pakai gula hari-hari, kan? Telur hari-hari. Tapi telur pun satu ketika tak ada di pasaran, tuan-tuan. Ayam dah tak bertelur dah ke? Pelik juga. Kan? Tak ada, sebiji pun tak ada. Itu saya pergi dapatlah. Saya tengok telur tu putih semua. Oi, lawa pula telurnya. Beli 10 biji je lah. Berapa? RM10. Mak, oi, 10 biji RM10. Telur apa ni? Telur dinosaur ke? Tak, ayam kampung katanya. Oh, mau ayam kampung. Dah tak ada pilihan. Saya pula tak perasan. Oh, dah lama duduk bandar. Tak reti nak tengok telur ayam kampung. Rupanya telur ayam kampung. Stok telur ayam kampung je yang ada. Sebiji RM1, tuan-tuan. Rasa nak telan kulit-kulit sekali. Allahu Akbar. Boleh tahan juga harganya. Stok dah tak ada. Bila dah naik harga, tu dia berlambak-lambak pula telur ayam di pasaran. Contoh, nampak tak? Jadi ini suatu benda yang tak patut. Kerana apa? Kerana ianya menjadi satu keperluan kepada masyarakat. Dan kita menyorokkan barangan tersebut daripada pengetahuan pelanggan-pelanggan. Maka hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Orang pun nak makan pun payah. Namun demikian, sekalipun menyorokkan barangan tidak membawa bahaya, perbuatan itu tetap termasuk dalam hukum makruh. Hal ini disebabkan oleh pemilik barangan itu sudah mula menanti-nantikan atau mengharapkan timbulnya petanda awal bahawa akan berlaku kenaikan harga terhadap barangan tersebut. Sekalipun sorok barang itu tidak membawa kepada bahaya, mungkin barang itu bukanlah keperluan sangat dan masyarakat pun mungkin boleh dapatkan daripada sumber yang lain. Beras Malaysia, katakan beras Malaysia orang sorok. Orang boleh cari beras Siam. Orang boleh cari beras India. Orang boleh cari beras Indonesia dan sebagainya lagi lah. Maknanya tak adalah terdesak sangat. Tak makan nasi pun kita boleh makan roti. Bagi setengah orang lah. Tapi orang Melayu kita ni, orang Malaysia lah terutamanya, kalau tak makan nasi, lain macam rasa, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kalau pergi Mekah tu nak cari nasi juga, main dengan roti nan je, tak jadi. Kan? Ngaji di Mesir, kawan-kawan kita, makan roti je hari-hari, main gandum je, tak jadi. Nak cari nasi juga. Kan? Jadi nak tak nak, benda tu kita cari nak juga. Tak ada, tak apa. Tapi hukum menyorok barang ni, hukum menyorok barang yang walaupun orang tak memerlukan sangat, makruh. Nampak tak? Tapi kalau ianya menjadi satu keperluan, maka hukum dia haram, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan. Ya, orang meniaga ni. Perbuatan yang sebegini adalah dilarang dalam agama Islam. Begitu juga sekiranya para peniaga menantikan bahaya agar mendapat faedah yang banyak daripadanya, menunggu petanda awal, yakni kenaikan harga sebegini adalah dilarang. Tetapi larangannya tidak menyamai dengan membawa kemudaratan dan kesukaran kepada umum. Pengharaman dan dosanya adalah bergantung pada bahaya yang menimpa sama ada berat atau ringan. Tengok, orang kata, bahayanya itu tahap mana, tuan-tuan. Kalau sampai orang tak makan, sampai berlaku kebuluran, kemudaratan yang besar kepada masyarakat,
kerana akibat daripada peniaga-peniaga yang menyorokkan barangan mereka, kan, maka hukumnya adalah haram. Sampai orang pun dah tak, orang sudah tidak ada kemampuan nak membeli barangan. Kenapa? Kenaikan yang begitu tinggi, mendadak, tuan-tuan. Maka hukum dia haram. Tetapi kalau seandainya tidak, orang kata tidak memudaratkan sangat pun, tetapi tetap, orang kata bahayanya tetap ada, risikonya tetap ada, maka hukumnya makruh. Jadi ingat, kita ni bila mana bermuamalah, kita nak sumber harta yang halal, yang bersih. Biarlah muamalat kita itu, jual beli kita itu, antara kita penjual dengan pembeli itu, orang kata ada keberkatannya. Untung tak banyak mana, tak apa tuan-tuan, tapi berkat. Buat apa untungnya banyak, tapi hukum muamalah itu adalah haram. Nak bagi makan anak bini, nak belanja hari-hari, nak makan itu ini, tetapi daripada sumber yang haram. Mana nak berkat, kan? Anak tak berapa nak menjadi, isteri kurang ajar. Pasal apa jadi macam ni kadang-kadang? Cuba kita cek balik. Tu, anak bini kita tu, ahli keluarga kita tu, kita bagi makan daripada sumber yang macam mana? Betul ke bersih? Takut-takut yang haram, takut-takut ataupun dari sumber yang syubhah. Itu yang takut. Itu memberi kesan, kadang-kadang terkesan kepada ahli keluarga kita. Apa helah anak aku ni tak mau dengar cakap tu. Nampak? Kenapalah bini aku teruk sangat perangai ni? Kenapalah suami aku macam ni? Dah perut disumbat benda yang haram. Manalah perangai pun dah jadi tak tentu hala, tuan-tuan. Tu kena hati-hati. Ya, ni orang-orang yang berniaga. Yang kedua, mengedarkan wang palsu. Tu dia, mengedarkan duit palsu. Mengedarkan mata wang palsu, baik dirham atau lain-lainnya sewaktu membayar harga barangan, merupakan penganiayaan yang juga kemudaratan dan menimpa kepada masyarakat umum. Jika yang melakukan benar-benar tidak tahu kerana dia sendiri menerimanya daripada orang lain, maka sebenarnya perkara itu membawa kemudaratan kepada dirinya sendiri. Jika pelakunya itu mengetahuinya pula, maka bererti dialah yang akan menyebarkan bahaya dan kemudaratan tersebut kepada orang lain. Wang yang sedemikian itu akan beredar daripada tangan ke tangan. Dan dengan demikian akan meluaslah kemudaratan dan bahaya dalam kalangan masyarakat. Dan meluaslah kerosakan dalam negeri. Oleh sebab itu, dosa seluruh umat dan bencana yang ditimbulkan daripada perbuatannya itu, semuanya kembali kepadanya. Dan menjadi tanggungjawabnya. Kerana dialah yang membuka pintu bencana tersebut. Ada sebagian ulama yang berkata, membelanjakan satu dirham palsu. Membelanjakan satu dirham palsu itu lebih besar dosanya daripada mencuri wang 100 dirham. Kerana hal ini, kerana mencuri itu adalah satu kemaksiatan. Ketika melakukannya sahaja, maka selesailah tanggungjawabnya pada kemaksiatan itu dan tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Namun begitu kemaksiatan daripada membelanjakan satu dirham palsu itu, dosanya masih ada. Sekalipun orang itu telah meninggal dunia 100 tahun atau 200 tahun. Sehinggalah musnah wang dirham palsu itu. Pelaku itu akan menanggung dosa daripada kerosakan harta yang diakibatkan oleh wang palsu itu. Hati-hati tuan-tuan. Ya. Kita yang dapat membezakan duit yang original dan yang palsu, tak apa. Yang tak dapat nak beza. Tapi yang buat duit palsu ni pun cerdik, tuan-tuan. Kita kalau sekali tengok tu memang kita tak perasan ni duit palsu ni. Bukan duit yang betul, bukan duit original. Dengan warnanya, muka agung pun sebiji. Mestilah copy paste. Nampak tak? Sebiji. Kita duk sangka, seronok dapat duit 50. Keep the change katanya.
Seronok tuan-tuan. Tengok-tengok duit palsu rupanya. Duit 100 pun ada, duit RM1 tak ada pula duit palsu, pelik tu. Yang banyak duit 100, duit 50, duit 20. Banyak duit palsu tuan-tuan di pasaran hari ini. Kita pun tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita dimaafkan oleh syarak. Kan kita pun guna duit tu beli barang, kita tak tahu. Tak tahu tak apa. Tetapi seandainya kita tahu, kita pun telah menerima duit tersebut. Ini duit palsu ni. Kita pun cek, ada tempat boleh cek duit palsu kan. Peniaga-peniaga dia ada alat dia. Ada yang boleh scan tu kan. Dia tengok dia punya, apa namanya tu. Jadi boleh tahu. Bila kita tahu itu duit palsu tuan-tuan, boleh tak kita guna pakai? Siapa suruh bagi duit palsu kat aku? Aku tak kira, aku nak pakai juga. Nampak tak? Kan? Habis-habis kuliah kerang, ustaz dapat duit palsu. Allah! Nampak tak? Siapa suruh bagi kat aku duit palsu? Ustaz apa isi minyak RM50 full tank. Bagi kat orang sesia minyak. Duit palsu. Apa hukum dia? Haram tuan-tuan. Ya. Sebab kita dah tahu. Kalau tak tahu belakang cerita. Dah tahu dah ni duit palsu ni. Maka haram kita gunakannya. Sebab kesannya amatlah buruk. Duit palsu tu akan berjalan merata tempat tuan-tuan dia pergi. Daripada Ceras ni dah pergi sampai ke Bangi, daripada Bangi dah pergi sampai ke Negeri Sembilan dah sampai ke Melaka dah sampai ke Johor. Balik-balik sampai ke Pahang, sampai ke Terengganu, merata tempat dia pergi tuan-tuan, orang guna duit palsu tersebut. Meluah penggunaannya. Apa hukumnya? Haram tuan-tuan. Ya, haram, berdosa. Siapa yang lebih berdosa? Yang lebih berdosanya ialah orang yang mengedarkannya. Dan termasuk juga orang yang tahu itu adalah duit palsu. Jangan guna. Dah tahu duit palsu, buangkannya. Kata ulama, ya, membelanjakan 1 dirham palsu itu lebih besar dosanya daripada mencuri wang 100 dirham. Kita edar RM1 duit palsu, lebih besar dosanya daripada mencuri RM100 tuan-tuan. Begitulah akibatnya. Ya, orang yang mengedarkan duit palsu ni, bermuamalah dengan duit palsu tuan-tuan. Berbahagialah orang yang meninggal dunia dan dengan kematiannya itu terhentilah seluruh dosa yang dibebankan kepadanya. Sebaliknya amat celakalah orang yang meninggal dunia tetapi dosa-dosanya akan berterusan sehingga 100 tahun atau lebih. Dan dengan sebab itu pelaku itu tetap diseksa dalam kuburnya dan sentiasa diminta bertanggungjawab atas kelakuannya yang tidak seberapa menurut anggapannya. Sehingga lenyap atau rosaklah wang palsu yang dibelanjakannya itu. Allah, naya tuan-tuan. Berpanjangan menanggung dosa. Orang yang mengedarkan duit palsu ni tuan-tuan. Berpanjangan selagi mana duit itu diguna pakai. Melainkan duit tu ada orang yang bertanggungjawab. Ini duit palsu ni dia pun tak guna atau dia musnahkan. Ataupun duit itu musnah dengan sendirinya. Udah lama duit palsu ni kadang-kadang ketahanan dia tak sama macam duit yang original. Maka musnah duit palsu itu, barulah terlepas dosa orang tersebut. Sekalipun dia dah mati tuan-tuan, dah mati, dah meninggal dunia. Duit tu dah ada di pasaran ni. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun sekalipun, si pengedarnya itu tetap menanggung dosa tuan-tuan. Kenapa? Duit haram tu masih lagi berada di pasaran. Kalau sikit-sikit tak apa. Ini dia cetak duit palsu tuan-tuan. Tu dia. 2-3 beg tu. Punya banyak. Habis merata dah diedarkan duit palsu tu. Hei, betapa besarnya dosa orang yang menanggung perbuatan haram tersebut tuan-tuan. Ya, haram. Karena duit, sebab duit nilai mata wang kita ni dia ada nilainya. Ditukar daripada bentuk emas tuan-tuan.
Sebab itu dia ada harga. Duit palsu tak ada harga. Maknanya kita mengedarkan sesuatu, bermuamalah dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Ibaratnya nak beli roti canai, kita ambil daun tu, daun pokok tu, ni nak 2 keping. Ambil, bayar dengan 2 keping daun pokok. Laku ke tak laku? Tak laku. Sama macam duit palsu. Begitulah nilainya. Macam kamu ambil daun pokok, kamu bayar duit roti canai tadi. Samalah nilainya. Maka kita menggunakan sesuatu yang tidak ada nilainya untuk kita makan, kita minum, kita beli barang keperluan, maka hukumnya adalah haram. Memang amat celakalah orang yang sedemikian ini. Dalam perkara ini Allah Ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Allah. Naya tuan-tuan, naya. Ini dalam surah Yasin tuan-tuan. Maksudnya ialah Allah juga mencatat apa-apa kesan dan akibat-akibat yang timbul daripada perbuatan-perbuatan mereka. Hal ini merupakan rentetan daripada amalan-amalannya yang dahulu, sebagaimana juga dicatatkan amalan-amalannya yang dahulu. Sebagaimana juga dicatatkan amalan-amalan yang merupakan asal bermulanya segala sesuatu. Dia yang mulakan, yang mengedarkan duit palsu tadi. Maka sehinggalah duit palsu itu berada di pasaran ni, di negara kita begitu banyak. Maka dialah yang menanggung akibatnya tuan-tuan. Allah, naya. Selain itu Allah Ta'ala juga berfirman, yunabba'ul insa yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia diberikan, pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukannya dan apa yang telah ia tinggalkannya. Surah Al-Qiyamah ayat 13. Jadi apa-apa yang telah dinyatakan maksud itu ialah kesan-kesan amalannya yang merupakan kelakuan buruk yang dilakukan, dan dialah orang yang pertama yang melakukannya. Dia yang mula-mula mengedarkan duit palsu itu. Lalu orang-orang lain turut melakukan keburukan sebagaimana yang dilakukan olehnya. Orang lain yang dapat duit palsu tu asalnya tak nak guna, tapi dah rasa rugi pula. RM50 aku kena tipu dengan duit palsu ni. Dia pun tak kira, aku nak guna juga duit tu. Dia pun nak guna juga duit palsu tersebut. Maka dosa, dia pun berdosa. Orang yang mengedar, yang mula-mula mengedarnya pun berdosa juga, kerana orang lain pun melakukan perbuatan yang haram seperti mana dia mengedarkan wang haram tersebut tuan-tuan. Dalam urusan wang palsu ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Sempat ke lagi ni? Kita dah masuk waktu dah ni. Dah habis waktu ya? 1.40. Baik. Saya akan sambung perbahasan wang palsu ini dalam kuliah akan datang tuan-tuan. InsyaAllah. Ya? Baik. Jadi mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada penerangan mengenai keadilan dan menjauhi penganiayaan dalam muamalah. Yang pertama tadi, bab sorok barang. Yang keduanya, duit palsu ni insya-Allah saya akan sambungkan lagi dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.